Baik, kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 103. Boleh catatkan. Ma ja'ala, tiada telah menjadikan ia. Tiada telah menjadikan ia. Allahu oleh Allah. Min daripada. Bahirah, tulis juga bahirah. Bahirah, tulis bahirah Wala dan tidak. Saibah, saibah tulis juga saibah. Wala dan tidak. Wasilah, tulis juga wasilah. Wala dan tidak. Hamin, ham, tulis juga ham. Walakinna dan akan tetapi. Allazina, orang-orang yang. Kafaru telah kafir mereka. Yaftaruna, mereka mengada-adakan. Allahi, atas Allah. Kadziba, kedustaan. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka. La ya'qilun, tidak mereka mengerti. Baik, saya mak semula ya. Tiada telah menjadikan ia oleh Allah daripada bakhirah, dan tidak saibah, dan tidak wasilah, dan tidak ham. Dan akan tetapi orang-orang yang telah kafir mereka mengada-adakan atas Allah kedustaan. Dan kebanyakan mereka tidak mereka mengerti. Baik, sekarang letak nota di sebelah dia. Letak nota makna bakhirah ya. Bakhirah ya, maknanya unta betina. Unta betina yang dibelah telinganya. Letak nota ni ya, dekat ruangan yang kosong tu. Unta betina yang dibelah telinganya setelah beranak 5 kali. Sebagai tanda haram dimakan. Saya ulang ya. Bakhirah, unta betina yang dibelah telinganya setelah beranak 5 kali sebagai tanda haram dimakan. Itu istilah ya, orang-orang musyrikin Mekah meletakkan makna ataupun nama bakhirah ni. Kemudian nombor 2, saibah. Saibah. Saibah ialah unta betina yang dinazarkan untuk berhala, dibebaskan ke mana sahaja,
tidak boleh ditunggangi, koma, dibebani, koma, tidak boleh, tidak diambil, ya. Tidak diambil bulunya, dan tidak diperah susunya, kecuali untuk tetamu. Saya ulangkan semula, ya. Saibah ialah unta betina yang dinazarkan untuk berhala, dibebaskan ke mana sahaja, tidak boleh ditunggangi, dibebani, tidak diambil bulunya, dan tidak diperah susunya, kecuali untuk tetamu. Ya. Nombor 3, wasilah. Ayat ni pendek tapi mengandungi makna yang istilah yang panjang. Wasilah. Nombor 3, wasilah. Wasilah ialah kambing yang telah beranak 7 ekor, koma, untuk anak, anak yang ke-7 itu jika betina tidak boleh disembelih, termasuk anak-anak yang jantan, yang diturunkan olehnya, koma, dibiarkan bebas kerana berhala. Saya ulang semula, ya, cuba semak. Wasilah ialah kambing yang telah beranak 7 ekor. Anak yang ke-7 itu, jika betina, tidak boleh disembelih, termasuk anak-anak yang jantan yang diturunkan olehnya, dibiarkan bebas kerana berhala. Dibiarkan bebas untuk kerana berhala. Sampai situ. Kemudian satu lagi, nombor 4, ya, ham. Yang tadi tulis ham, ya, ha alif mim tu ham. Baik, ham ialah unta jantan yang telah membuntingkan unta betina sebanyak 7 kali. Dijadikan hak berhala. Tidak boleh digunakan lagi. Itu, ya, saya ulang balik, ya. Ham ialah unta jantan yang telah membuntingkan unta betina sebanyak 7 kali. Dijadikan hak berhala. Tidak boleh digunakan lagi. Ini istilah-istilah orang-orang musyrikin Mekah dulu. Ya, menjadikan kesemua itu adalah, ya, hak-hak berhala. Ya. Baik, saya mak semula.
Ma ja'alallahu min bakhirah. Tiada telah menjadikan ia oleh Allah daripada bakhirah. Ya. Wala saibah. Ya, bahirah tadilah unta betina yang dibelah telinganya setelah beranak 5 kali sebagai tanda haram dimakan. Maknanya orang awamnya dia tahu kalau telinga unta tu dah dibelah telinga tu, itu adalah hak berhala. Tak boleh diapa-apakan. Tu maksudnya macam tu. Ya. Ini istilah mereka. Ya. Kerana apa? Dia sudah beranak 5 kali. Jadi dah pencin dah. Kena belah telinga dia. Macam tu. Kemudian wala saibah. Dan juga Allah tidak menjadikan hukum saibah. Saibah ni. Ya, saibah ni unta betina yang dinazarkan untuk berhala, dibebaskan ke mana saja, tidak boleh ditunggangi, dibebani, tidak boleh diambil bulunya dan tidak boleh diperah susunya kecuali untuk tetamu. Ini dia punya istilah dia, saibah ni. Ya. Jadi macam mana mereka nak tahu yang unta ni tidak boleh apa-apakan untuk hak berhala? Mereka letak kalung. Ya, mereka letak kalung, adalah tanda kalung dia tu, kalung merah ke, kalung kuning ke. Itu maknanya itu dah hak berhala. Mereka orang-orang awamnya tahulah. Ini tak boleh nak apa-apakan, tak boleh nak diambil susunya. Kalau nak ambil boleh, tapi untuk tetamu. Untuk sendiri tak ada. Ya. Macam tu istilah dia. Jadi nama Saibah ni boleh juga macam nama anak ya, Saibah. Sedap je. Tapi jangan bagi nama Saibah ni ya. Itu istilah musyrikin. Wasilah pula. Wasilah ni kambing. Ya, kambing yang telah beranak 7 ekor. Tengok, dah beranak 7 ekor. Kemudian anak yang ke-7 itu tidak boleh disembelih, termasuk anak-anak yang jantan yang diturunkan olehnya. Dibiarkan bebas kerana berhala. Jadi kambing tu perhatikan bahawa dia dah beranak 7 kali. Anak yang ke-7 tu, keturunan dia semua, itu hak berhala. Tidak boleh disembelih. Tidak boleh diapa-apakan. Itu adalah hak berhala. Ya. Baik. Istilah yang satu lagi walaham. Dan Allah juga tidak menjadikan ham. Ya, ham ini ialah unta jantan yang telah berkhidmat. Membuntingkan unta betina. Ya, 7 kali. Kemudian lepas tu dia suruh pencin. Unta jantan ni suruh pencin. Maknanya adalah kalung dia, tanda dia yang dibiarkan bebas untuk berhala. Ya. Allah tidak menjadikan hukum-hukum ini. Yang menjadikan hukum-hukum ini ialah orang-orang kafir musyrikin masa itu. Walakinnal ladzina kafaru, dan akan tetapi orang-orang yang telah kafir mereka, yaftaruna 'alallahil kaziba. Mereka mengada-adakan atas Allah kedustaan. Itu semuanya adalah reka-rekaan mereka. Mereka dusta. Ya, mereka buat macam tu. Undang-undang macam tu. Allah tidak suruh pun. Wa aksaruhum la ya'qilun. Dan akan tetapi dan kebanyakan mereka wa aksaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan mereka tidak mereka mengerti. Ya'qilun daripada perkataan akal. Ya, mereka tidak guna akal, mereka tidak mengerti. Macam tu, ya. Ayatnya pendek, tapi nak meletakkan istilah-istilah tu panjang. Pendeknya ya, bahira, saibah, wasilah, ham. Ya, tapi nak meletakkan istilah tu panjang. Ya. Baik. Sekarang kita tengok kedudukan tata bahasa di sini ya. Perkataan ya'qilun, ya. Jumpa tak ya'qilun? Mereka mengerti atau mereka berakal. Kalau kita nak jadikan fi'il amar ya'qilun ni, buang apa? Waw nun. Buang waw nun hujung. Kemudian qaf dengan lam ni matikan. Bunyilah qil. Ya, qil. Ain tanda mati. Tak boleh bunyi.
Bila tak boleh bunyi, kita tambah dengan alif. Jadi bunyinya apa? Ikil. Apa? Ikil. Ikil. Ya. Ikil. Kalau nahinya, la ta'kil. La ta'kil. Jangan engkau mengerti. Kalau madinya akolah. Ain qaf lam. Akolah. Telah mengerti ia atau telah berakal ia. Cuba kita buat ya. Sebutkan. Akolah yakilu. Ikut. Buka mic ya. Mic tak buka, tak bunyi. Akolah yakilu. Tak, mic tak buka tu. Yang suara kuat-kuat ni tak buka mic. Tak bunyi. Barulah ada suara tu. Akola yakilu lagi. Ikil. Ikil la ta'kil. Ikil la ta'kil. Ya. Madi dia akola. Mudhari'nya apa? Yakilu. Amarnya? Ikil. Ikil, kil. Qaf lam, kil. Nahi dia? La ta'kil. Ya. Macam tu. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke 104. Ya. 104. Wa iza dan apabila. Wa iza dan apabila qila telah dikatakan ia lahum kepada mereka. Ta'alau marilah olehmu. Ila kepada ma apa yang anzala telah menurunkan ia Allahu oleh Allah wa ilar rasul dan kepada rasul. Qalu telah berkata mereka hasbuna cukuplah buat kami. Ma apa yang wajadna telah kami dapati. Alaihi atasnya. Aba'ana bapa-bapa kami. Awalau dan adakah jikalau. Dan adakah jikalau. Jadi kita terjemahkan awalau tu ambil wa dulu ya. Baru alif. Wa tu dan, alif tu adakah. Kalau kita ambil alif dulu nanti bunyinya adakah dan. Tak kena. Jadi kita ambil wa tu penyambungnya. Wa tu adalah penyambung. Jadi ambil wa dulu dan adakah jikalau. Kana adalah ia aba'uhum bapa-bapa mereka. La ya'lamuna tidak mereka mengetahui. Syai'an akan sesuatu. Wala dan tidak. Yahtadun mereka terpimpin. Biasa semula ya. Saya ulangkan. Dan apabila telah dikatakan ia kepada mereka, marilah olehmu kepada apa yang telah menurunkan ia oleh Allah dan kepada Rasul.
Telah berkata mereka, cukuplah buat kami apa yang telah kami dapati atasnya bapa-bapa kami. Dan adakah jikalau adalah ia bapa-bapa mereka, tidak mereka mengetahui akan sesuatu dan tidak mereka terpimpin. Baik, semak semula tafsirannya. Ini adalah hujah daripada orang-orang musyrikin. Hujah mereka bila diajak kepada hukum Allah, kepada syariat Allah atau kepada agama Allah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Dan apabila telah dikatakan kepada mereka, marilah ulimu kepada apa yang telah menurunkan oleh Allah. Wa ila rasul, dan kepada rasul. Ikutlah hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul mengenai halal dan haramnya. Apa dia jawab? Qalu, telah berkata mereka, hasbunah, cukuplah buat kami ma wajadna alai aba'ana, apa yang telah kami dapati atasnya bapa-bapa kami. Maksudnya, mereka tidak boleh menerima ajakan atau seruan yang mereka suruh kembali kepada ajaran yang sebenar, iaitu agama Allah. Dan suruh mengikut Rasul. Dia tak nak. Alasannya apa? Cukuplah. Kami ikut moyang-moyang kami atau bapa-bapa kami. Daripada dulu pun kami ikut moyang-moyang kami. Inilah cara kami. Jadi, mereka tidak mahu ajakkan Rasul ini. Rasul mengajak kepada syariat Allah. Tapi mereka masih juga taklid dengan bapa-bapa mereka atau moyang-moyang mereka. Ingat bahasa ini ataupun tafsiran ini bukan hanya kepada orang-orang musyrikin, khas orang-orang musyrikin Mekah saja, bukan. Ayat ini keumumannya, kalau kita masih mempertahankan ajaran-ajaran moyang-moyang kita yang banyak menyeleweng daripada agama Islam sebenar. Sebab kadang moyang-moyang kita masih mewarisi moyang-moyang yang terdahulu. Kadang ada yang masih ada berfaham-faham agama lain. Jadi terbawa-bawa. Jadi bila terbawa-bawa, si anak cucu ni ikut. Kita tak boleh tinggalkan ni. Kita mesti tak tahun buat persemahan untuk keluarga kita, supaya keluarga kita selamat. Ini moyang-moyang kita dah turun-temurun dah buat persemahan ni. Mana semah ni sembelih binatang, kambing ataupun lembu, untuk dijamu jamuan untuk hantu. Supaya hantu tu tak mengacau keluarga itu. Contoh. Jadi, mereka kekalkan tradisi itu walaupun benda itu syirik. Alasan dia apa? Kita tak boleh tinggalkan. Nanti kita kena malapetaka kalau kita tak buat. Ini dah turun-temurun daripada moyang-moyang kita dulu. Tiap tahun mesti kita kena korbankan. Buat persemahan untuk keluarga kita. Jadi persemahan tu adalah bukan niat untuk kita berjamu, tetapi niat itu untuk memberi makan hantu. Untuk pemujaan hantu, supaya hantu tak mengacaunya. Kononnya macam itulah. Bila diajak kepada tak boleh, tu syirik, jangan buat macam tu. Dia alasan apa? Tak boleh, sebab ini dah moyang-moyang kita macam ni, dah buat macam ni, dah turun-temurun macam ni. Okey, apa jawapan wahyu? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan adakah jikalau adalah ia bapa-bapa mereka, tidak mereka mengetahui akan sesuatu dan tidak mereka terpimpin. Moyang-moyang kita dulu tak dapat ilmu yang sebenar. Ilmu cedok-cedok, ilmu dengar-dengar macam tu. Jadi si anak-anak cucu ni dah belajar tinggi-tinggi, dah faham tentang agama, dah tahu tentang syirik. Masih juga nak mempertahankan maknanya tradisi moyang-moyang yang menyesatkan. Itu dikatakan di sini. Walaupun bapa-bapa kamu tak mengetahui sesuatu dan mereka tidak terpimpin, kau nak ikut juga. Kan tempelak tu. Baik, kita semak semula.
tata bahasanya. Ya. Tengok perkataan di sini, ya. Perkataan ujung-ujung ayat yang menunjukkan mudhari' ya. Ya'lamuna. Ya'lamuna tu la ya'lamun juga ujung-ujung ayat tu. La ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Ya'lamun. Macam mana nak buat fi'il amar daripada ya'lamun? Matikan apa? Buka mic ya. Matikan. Mana pula? Ya, matikan ujung. Mim. Wanun tu jamak untuk mudhari'. Wanun jangan kira. Wanun depan tu. Itu jamak untuk mudhari'. Makna mereka. Jadi huruf asalnya mim. Matikan mim. Ya, matikan mim. Jadi bila mim mati, apa bunyi? Lam mim. Lam. Jadi bunyi lam. Kemudian tengok sebelumnya ain. Ain tu tanda mati. Bila tanda mati dia tak boleh bunyi. Ya, bila tak boleh bunyi kena tambah alif. Ya. Jadi bunyikan bawah lam. Lam. Itu fi'il amar tu, lam. Ketahuilah oleh engkau. Ya, ketahuilah oleh engkau. Kalau nahi, la ta'lam. La ta'lam. Jangan engkau ketahui. Ya. Baik, madinya alimah. Bukan alamah ya. Alimah. Ain, lam, mim, bunyi bariskan bawah lam tu. Alimah itu asal. Kalau alamah nanti jadi alam. Ini alimah. Telah mengetahui ia. Mudhari'nya apa? Alimah? Ya'lamu. Ya'lamu. Amarnya? I'lam. Nahi? La ta'lam. Lain sekali. Madi? Alima, mudhari'. Ya'lamu, amar. I'lam, nahi. La ta'lam. Nahi mana larangan ya, jangan engkau ketahui ya. Baik. Yahtadun. Bawah tu yahtadun, mereka terpimpin. Asalnya yahtadiyuna, ada ya. Yahtadiyuna. Kemudian ya tu dibuang, tak nampak layarnya, tinggal yahtaduna. Sekarang kita buang waw nun. Bila waw nun buang, tinggallah ya. Kita hidupkan ya balik, dal ya. Jadi dal ya tu matikan ya. Yah tadi. Apa? Yah tadi. Dal ya mati bawah di. Ya. Kemudian ya di dah matikan, kita dah matikan ya bunyi di, tinggal ha. Ha tu berbaris mati. Bila baris mati boleh bunyi tak? Tak boleh. Tak boleh bunyi, tambah apa? Tambah alif, bunyikan bawah. Tadi. Tadi. Ejaan dia alif, ha, ta, dal. Ejaan dia alif, ha, ta, dal. Maknanya ya tu kita kena buang bila fi'il amar. Bila fi'il mudhari' boleh letak ya tu. Tapi bila fi'il amar kita kena buang. Jadi bunyinya tadi dal bawah di saja. Ya tak ada. Ya tadi. Kalau nahi la tah tadi. Pun tak ada ya hujung. Dal bawah di saja. Ya. La tah tadi. Madinya tada. Dia ni 5 huruf ya. Tada ejaan macam mana? Ujung ada ya. Alif maksurah sebenarnya, bukan ya ya. Tada alif ha ta dal. Ya tu bukan ya. Ya itu namanya alif maksurah.
Ya, bentuk macam ya, ihtada. Mudhari'nya yahtadi. Ada ya. Dal ya. Fi'il amar ya kena buang. Ihtadi. Nahi la tahtadi. Baik, cuba ulang ya. Madi apa? Madi ihtada. Mudhari' tak keluar suara. Kalau tak buat mic tak keluar suara. Kena buka mic. Yahtadi. Amar ihtadi. Nahi la tahtadi. Sekali lagi. Madi ihtada. Mudhari' yahtadi. Amar ihtadi. Nahi la tahtadi. Ya. Baik, kita sambung ayat yang 105 ya. Ya ayyuha, wahai. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, telah beriman mereka. Alaikum anfusakum tu terjemahkan sekali ya. Alaikum anfusakum. Maknanya peliharalah olehmu akan diri-diri kamu. Makna alaikum anfusakum tu peliharalah olehmu akan diri-diri kamu. Ya, peliharalah olehmu akan diri-diri kamu. La yadurru. La yadurrukum. Tidak ia membahayakan akan kamu. Tidak ia membahayakan akan kamu. Man, akan orang yang. Dolla, telah sesat ia. Iza, apabila. Ihtadaitum, telah terpimpin kamu. Ilallah, kepada Allah. Marji'ukum, tempat kembali kamu. Jami'an, semuanya. Fayunabbi'ukum, maka ia khabarkan akan kamu. Maka ia khabarkan akan kamu. Bima, dengan apa yang. Kuntum, adalah kamu. Tak malun, kamu kerjakan. Baik, sekali lagi saya mak ya. Ayat 105 ni. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, peliharalah olehmu akan diri-diri kamu. Tidak ia membahayakan akan kamu, orang yang telah sesat ia, apabila telah terpimpin kamu. Kepada Allah tempat kembali kamu semuanya. Maka ia khabarkan akan kamu dengan apa yang adalah kamu kerjakan. Baik, saya mak dia punya tafsiran dia. Ya ayyuhallazina amanu. Alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, peliharalah olehmu akan diri-diri kamu. Ya. Mana pelihara dengan
tetap melakukan islah atau kebaikan. La yadurru man dhalla izah tadaitum. Tiada ia membahayakan akan kamu orang yang telah sesat ia, apabila telah terpimpin kamu. Maknanya, setelah kamu terpimpin, orang yang sesat tidak akan dapat membahayakan kamu sedikit pun. Sebab kamu sudah terpimpin. Kamu di jalan yang betul. Jadi orang-orang yang sesat nak menyesatkan kamu, nak membahayakan kamu, mereka tidak dapat. Mungkin hanya memaksa badan kamu, tapi tidak hati kamu. Ilallah, kepada Allah, marji'ukum jami'ah. Kepada Allah tempat kembali kamu semuanya. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka ia khabarkan akan kamu dengan apa yang adalah kamu kerjakan. Mana di sisi Allah kelak mereka akan dibalas dan dikhabarkan, diceritakan apa saja yang dilakukan atau dikerjakan. Allah akan terangkan atau khabarkan apa saja yang kamu kerjakan. Okey, kita semak semula kedudukan tata bahasa dia. Cuba kita tengok pada kedudukan yunabbi'u. Ayat ini akhir hujung ayat. Yunabbi'u. Ia khabarkan. Macam mana nak buat fi'il amar? Matikan yang mana? Mana huruf dia? Yang akhir. Huruf asal dia. Kejap boleh cakap. Nak buka mic tu. Mana huruf akhir? Yunabbi'u. Hamzah. Jadi Hamzah tu kena matikan. Hamzah tu kena matikan. Jadi kalau matikan apa bunyi? Kalau matikan apa bunyi? Tak. Bunyi hujung sa dulu. Bi. Bunyi bi. Okey. Kemudian ba hamzah mati bi. Kemudian huruf pangkalnya apa? Nun. Nun baris apa? Baris atas. Nun baris atas. Jadi apa nak bunyikan? Kalau dia ada baris, kita tak payah nak tambah alif Terus bunyikan saja. Jadi bunyi apa? Nabbi. Nabbi tu fi'il amar. Nabbi itu fi'il amar. Nabbi itu fi'il amar. Khabarkanlah oleh engkau. Kalau fi'il nahi, la tunabbi. La tunabbi. La tunabbi. Madinya nabba'ah. Nabba'ah. Madinya apa? Nabba'ah. Mudhari'nya yunabbi'u. Ini mudhari' ni. Nun tu tukar jadi ya. Yunabbi'u. Amarnya nabbi. Nahi la tunabbi. La tunabbi. Baik, ulang balik. Madi nabba'ah. Mudhari yunabbi'u. Amar nabbi. Nahi la tunabbi. Okey. Depannya tak malun.
ta'malun. Ta'malun tu maknanya kamu kerjakan. Ya. Macam mana nak buat fi'il amar? Matikan apa? Matikan lam. Sebut. Yang tahu sebut ya. Apa bunyi kalau mati lam? Mal. Kemudian awalnya i'mal. Amar dia i'mal. Jadi ain tu tanda mati, tak boleh bunyi, letak alif. Jadilah bunyi i'mal. Kalau nahi, la ta'mal. Baik, madinya, siapa tahu madinya? Selalu jumpa. Amila. Bukan amalah ya. Amila. Mudhari'nya ya'malu. Amarnya i'mal. Nahi la ta'mal. Amila, saya ulang ya. Amila ya'malu. Lagi i'mal la ta'mal. La ta'mal. Itu pecahan daripada mudhari' ke amar ke nahi ya. Baik, itu sambung lagi ayat 106. Ayat 106 ya. Ya ayyuha wahai. Allazina orang-orang yang amanu telah beriman mereka. Syahadatu persaksian. Bainikum di antara kamu. Iza apabila hadara telah hadir ia. Ahadakum akan seseorang kamu. Al-mautu oleh kematian. Khinal wasiyah. Waktu berwasiat. Isnani, dua orang. Zawa, dua yang mempunyai. Adlin, keadilan. Minkum, di antara kamu. Atau akharoni, dua yang lain. Min, daripada. Ghairikum, selain kamu. In, jika. Antum, kamu. Dorobtum, sedang berjalan kamu.
fil ardi, di bumi. Fa asobatkum, lalu telah menimpa ia akan kamu. Lalu telah menimpa ia akan kamu. Musibatul mauti, musibah, kematian. Musibah kematian. Tahbisunahuma, kamu tahan akannya. Mimba'di daripada sesudah as-solati solat. Fayuksimani, maka ia berdua bersumpah. Billahi, dengan nama Allah. In, jika. Irtabtum, telah ragu-ragu kamu. La nashtari, tidak kami jual. Bihi, dengannya. Samanan, dengan harga. Walau, dan jikalau. Kana, adalah ia. Za kurba, yang mempunyai kerabat. Wala, dan tidak. Naktumu, kami sembunyikan. Syahadata, persaksian. Allahi, Allah. Inna, bahawasanya kami. Izan, di waktu itu. Lamina, sungguh daripada. Al-asimin, orang-orang yang berdosa. Baik, semak sekali lagi. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, persaksian di antara kamu, apabila telah hadir ia akan seseorang kamu oleh kematian, waktu berwasiat. Dua yang mempunyai keadilan di antara kamu, atau dua orang yang lain daripada selain kamu. Jika kamu sedang berjalan kamu di bumi, maka telah menimpa ia akan kamu oleh musibah kematian. Kamu tahan akan keduanya daripada sesudah solat. Maka ia berdua bersumpah dengan nama Allah. Jika telah ragu-ragu kamu, tidak kami jual dengannya dengan harga. Dan jikalau adalah ia yang mempunyai kerabat, dan tidak kami sembunyikan persaksian Allah, bahawa kami di waktu itu sungguh daripada orang-orang yang berdosa. Ini ya, maknanya
bagi mereka yang biasa, orang-orang dulu kan biasanya mereka musafir, ya, mencari rezeki di negara orang. Kadang 6 bulan baru balik, kadang setahun baru balik. Ya, macam kita lihat India Muslim, ya, banyak cari makan di negara kita. Ya, 6 bulan baru balik. Mereka ada anak isteri di India. Ya, kadang setahun baru balik. Ya, kat sana duduk sebulan dah balik sini. Ya, jadi perempuan-perempuan mereka ni cukup sabar. Ya, suaminya 6 bulan baru jumpa, suaminya setahun kadang baru jumpa, kadang 2 tahun baru jumpa. Ya, jadi ya, sekiranya, sekiranya orang-orang yang sebegini, ya, dia ditimpa ataupun hadir rasa-rasa nak mati, macam itulah rasa-rasa nak mati, ya, dia kena berwasiat cari 2 orang yang adil, ya, yang adil, ataupun orang yang tak ada orang Islam, orang yang bukan Islam selain kamu. Mana orang yang bukan Islam pun boleh jadi, ya, saksi. Ya. Pada masa itu kamu berjalan, ya, sedang berjalan di bumi atau sebagai seorang musafir di negara orang. Ya, musibah kematian itu menimpa. Jadi pada masa itu, mengikut Quran ini, kamu tahan 2 orang sesudah solat. Ya, dalam ayat ni katanya sesudah solat asar. Kenapa perlu tahan 2 orang sesudah solat? Biasanya orang sesudah solat ni hatinya bersih. Sesudah solat tu hati tengah bersih. Jadi tahanlah 2 orang, ya, untuk kita menyampaikan wasiat. Ya, sebab kadang mereka bawa harta di negara orang, anak bini tak tahu. Macam tu. Mungkin setiap pergi ke negara lain dibawa harta. Tapi ya, anak bini tak tahu. Harta dia yang kat luar, kat dalam tahulah. Dalam negara, di luar negara ramai tak tahu. Jadi pada masa itu dia pun buat wasiat ni. Sebab dia rasa memang dia nak mati. Ya, tahan 2 orang. Kemudian 2 orang ni, ya, suruh bersumpah. Sumpah ni maknanya kena menyebut wallahi, tallahi, wabillahi lah, macam tu. Bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, tallahi, wabillahi. Ya. Demi Allah, jika kamu ragu-ragu, ya, kami tidak jual dengannya wasiat ini dengan harga. Mana kami tidak akan jual dengan harga walaupun adalah ia yang punya kerabat, walaupun karib kerabat sekalipun. Dia tidak akan jual wasiat ini. Wala naktumu syahadat Allah, dan ya, kami tidak akan sembunyikan persaksian Allah. Inna izan laminal asimin. Bahawasanya kami di waktu itu sungguh daripada orang-orang yang berdosa. Kalau kami sembunyikan persaksian ini, kami tergolong orang-orang yang berdosa. Mana dia kena, yang pegang wasiat ni kena bersumpah lah. Ya. Maknanya orang ni, ya, akan menyampaikan wasiat kepada warisnya yang ada. Contohnya kalau dia orang dia kat India, pemegang wasiat ni pergi ke India jumpa keluarganya, dia berwasiat begini-begini. Jadi pihak keluarganya kenalah memberi imbuhan, ya, kepada orang yang menyampaikan wasiat ini. Ya, kalau sekarang ni gunakan telefon, gunakan apa, mungkin lebih mudah. Kalau dulu terpaksa pergi, ya, berjumpa, ya, dengan keluarga itu. Jadi ini yang dianjurkan, ya, oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Hak waris itu tidak hilang. Kalau tak, ya, harta-harta patut hak waris tak terima, tak dapat. Sebab, ya, senyap macam itu saja. Padahal harta banyak di luar negara. Macam itu ceritanya. Ya. Maknanya dah rasa-rasa memang nak matilah. Macam itulah. Rasa-rasa memang nak mati. Ya. Buatlah wasiat, bagi tahu. Ya. Kalau sekarang ni ada handphone, mungkin lagi mudah lah. Terus, ya, bagi tahu. Atau WhatsApp-kan. Maklumkan harta-harta itu. Ya. Jadi tertulislah pada WhatsApp tu. Tahulah harta-harta dekat mana. Ya. Baik. Untuk kerja rumah, ya. Kerja rumah, cuba buatkan
fi'il amar, ya. Tengok ya, perkataan-perkataan, cuba gariskan. Saya nak yang mudhari saja, tak banyak ya. Tahbisuna, dekat-dekat di akhir tu. Tahbisuna min ba'di solat tu, sesudah solat. Tahbisuna, satu. Kemudian yuksimani. Yuksimani, gariskan. Depannya nashtari. Satu lagi naktumu. Cari naktumu. Jadi yang kita jumpa ni semua mudhari. Buat dia fi'il amar dan nahi. Ya, kemudian tengoklah. Kalau tahu madinya, tulis madinya. Tapi cuba jadikan amar dan nahi daripada mudhari yang ada tu. Ya. Nah, untuk akan datang yang punya pelajaran, cuba buat terjemahan sampai ayat 110. 110 sampai illa sihrum mubin. In haza illa sihrum mubin. 110. Tiada ini melainkan sihir yang terang. Ya, in haza, tiada ini illa melainkan sihrum mubin. Sihir yang terang. Ya. Sampai situ dulu. Sadaqallahul azim.